Okey, kita mulakan kelas di sini. So, saya tengok kelas hari ni lebih ramailah daripada kelas yang semalam Okey. So, sebelum kita buat sedikit aktiviti, kita buat sedikit revision lah apa yang kita dah belajar semalam. Okey, tapi revision ni macam biasa saya nak bila saya kemukakan soalan ada yang jawab barulah kita boleh berbincang Kalau tak ada yang menjawab, so tak adalah perbincangan pahala nanti. Boleh kelas? Boleh, Doktor. Okey. So, kita nak lihat di sini. Kalau last kelas kita banyak sentuh tentang public finance, public economics, ada setengah buku dia guna government finance. Okey, sebelum ni kita namakan kursus public finance. Kemudian kita tukar kepada public economics. Okey, lebih kurang macam itulah. Sebab tu definisi dia lebih kurang sama. Okey, saya nak tanya di sini mungkin ada yang boleh bagi respon. Kalaulah kata saya sebut public finance ataupun public economics, government finance. Okey, secara ringkasnya apa yang dikatakan sebagai public finance? Ada yang nak bagi respon? Pembiayaan kerajaan. Okey, pembiayaan kerajaan tu apa yang ada dalam tu? Siapa tu? Boleh saya tahu? Huda. Oh, Huda. Okey, baru naik nama kat sini. Okey, Huda. Okey, pembiayaan kerajaan tu dia ada berapa Huda? Dia satu bidang ekonomi yang mengkaji apa Huda? Yang mengkaji ada expenditure dengan revenue. Yes. Dia mengkaji two types of ni lah. Government punya pembiayaan which is government expenditure, perbelanjaan kerajaan dan satu lagi adalah hasil kerajaan, government revenue. So bila kita bercakap tentang government revenue, bila kita bercakap tentang government expenditure, ada 3 item utama yang you kena tahu. Interconnected 3 item utama ni. Okay, siapa boleh bagi pandangan 3 item utama ni? Sebut sahaja. Siapa Huda juga ke? Siapa yang bercakap tadi? Tak naik lagi kat sistem saya nama. Okey, siapa nak cuba? Doktor dengar ke? Saya dengar tapi saya tak tahu siapa yang bercakap ni. Dia tak naik. Klik lagi kat nama saya. Boleh inform nama tak? Siapa ya? Dahlia. Sorry. Siapa? Dahlia, Doktor. Oh, Dahlia. Okey, baru dengar Dahlia. Okey, Dahlia. 3 tu apa Dahlia? Cukai. Cukai, government tax. Perbelanjaan kerajaan. Okey, government expenditure ataupun government spending. Okey, yang the third one Dahlia? Pinjaman kerajaan. Government borrowing, pinjaman kerajaan. So, 3 utama ni lah. So, ini juga lah yang kita akan belajar dalam chapter seterusnya. Ada bab tertentu yang kita akan belajar tentang government tax, government spending and borrowing. So, dia ada interconnected di antara ketiga-tiga inilah. Okey. Kemudian, saya pergi kepada yang dia punya yang utama sahaja. Ada 3 tujuan government finance, pembiayaan kerajaan. Nyatakan 3 tujuan tu sahaja. Okey. Pelajar lelaki ke? Boleh kita dengar suara pula. Tadi dah Huda, Dahlia. Okey, pelajar lelaki. 3. Okey, apa panggil? 3 tujuan pembiayaan kerajaan. The purpose of government finance. Okey, siapa nak cuba? Salah saya bantu. Kita sama-sama bantu. Nanti 8.30 baru saya masuk aktiviti kita buat revision dulu sebab saya risau sikit kalau kelas online ni. Okey, apa dia 3? Pelajar lelaki boleh? Salah saya bantu. Kita sama-sama bantu. Adib nak cuba Adib? Adib ada kan? Ada Doktor. Adib tingkatan dulu. Tingkatan pula, sorry. Saya ingat anak saya.
Adib. Apa dia Adib? Ah, Ya, jawab, agak-agak jawapan Adib. Apa dia? susah. Ke Adib tak hadir kelas malam? Ada. Ah, tiga tu. Apa yang utama tu Adib? Kalau Adib ingat apa dia, tak apa. Cakap je, nanti saya akan betulkan. 3 tujuan pembiayaan kerajaan Ya, betul Adib. Apa dia? Ah, Government apa? Satu government. Hello? peruntukan. Apa dia? Adib saya tak dengar apa dia. Peruntukan, betul tak? Okey. Government allocation, peruntukan kerajaan. Yang kedua apa Adib? Keseimbangan politik. Betul. Untuk political equilibrium, keseimbangan politik. Okey, yang the last one, apa dia Adik? Ah, tak ingat doktor. Okey. Ada yang boleh bantu adik? Satu lagi last sekali. Allocation, keseimbangan politik. Okey, yang the third one apa dia? Tagihan pendapatan. Okey, betul Hasmiza. Distribution of income, agihan pendapatan. So ini antara tiga yang utamalah kenapa berlakunya pembiayaan kerajaan. So yang dalam-dalam tu saya assume you all boleh baca nota. Kemudian kita nak pergi seterusnya berkenaan dengan cukai. Okay, secara ringkas, apa definisi cukai? Kalau orang tanya you, what is tax? Apa yang dikatakan sebagai cukai? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Tindakan kepada ini. Boleh kenalkan nama tak? Sebab dia tak naik lagi. Okey, Fina. Apa dia Fina? Bayaran yang digunakan untuk individu ataupun syarikat. Okey. Bayaran yang dikenakan ke atas individu ataupun kumpulan individu. Okey. Itu betul, cuma kita kena tambah sikit ayat di situ Fina. Bayaran yang wajib dibayar kerana melakukan sesuatu aktiviti yang dikenakan ke atas individu atau kumpulan individu. So kumpulan individu tu macam syarikat lah. So bayaran yang wajib dibayar, dia memang wajib bayar. Macam saya bekerja dengan kerajaan, saya wajib bayar. Siapa-siapa yang bekerja, yang ada buat aktiviti, dia kena wajib bayar cukai berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. So nanti you akan belajar untuk apa bab cukai, nanti you akan belajar lah. Siapa yang dikenakan cukai, semua cukai itu macam mana kerajaan kenakan, kita akan belajar dalam bab seterusnya. Okey, kemudian cukai itu akan menjadi apa pada kerajaan kelas? Hasil. Cukai akan menjadi hasil. Siapa tu? Tak naik nama kat saya ni. Hasif. Okey, hasil. Okey. Cukai akan menjadi hasil kepada kerajaan. So kalau you lihat dalam sistem kewangan kerajaan, antara yang terbesar hasil negara adalah datangnya daripada cukai. Macam saya, kerajaan bagi tempoh pada saya sehingga ujung bulan April untuk saya apa orang panggil? Untuk saya isi borang cukai. Maksudnya saya kena nyatakan segala saya punya hasil saya punya perbelanjaan, kemudian bagaimana dengan gaji saya. So saya kena nyatakan dalam borang cukai sehingga bulan April, dan sekiranya saya terlebih bayar cukai nanti, kerajaan akan pulangkan semula duit tersebut dalam akaun yang telah saya daftar pada borang tersebut. So nanti you akan belajar detail lah. So hasil akan menjadi cukai. Kemudian dalam bab semalam pun hari Isnin kita dah belajar satu keluk. Okey, siapa ingat keluk apa? KP. KKP. Keluk apa Huda? Lok kemungkinan pengeluaran bagi barang dan perkhidmatan kerajaan dengan barang dan perkhidmatan persendirian.
Okey, betul. Keluk kemungkinan pengeluaran bagi barang dan perkhidmatan kerajaan untuk paksi menegak, paksi mendata kita adalah barangan dan perkhidmatan persendirian ataupun swasta. Okey, pelajar lelaki, saya nak tanya, apa hubungan di antara barangan dan perkhidmatan kerajaan dengan barangan dan perkhidmatan swasta berdasarkan rajah tersebut? Okey, siapa nak cuba? Saya assume nota dah ada bersama you all sebab kita dah masukkan dalam e-learning Okay, siapa nak cuba? Apa hubungan dia? Kita guna G0, G1, X0, X1. Okay, siapa nak cuba? Pelajar lelaki boleh? Ke nak kena saya panggil nama juga? Kalau boleh saya nak kurangkan panggil nama lah. Okay, pelajar lelaki, siapa nak cuba? Okay, siapa nak cuba? Nak kena saya panggil nama ke? Pelajar lelaki? Lim Kok Shun cakap kos lepas. So macam mana nak terangkan tu? Ada yang nak explain? Ada yang nak? Adik nak cuba ke? Saya try and error je. Okay, try and error is okay. Dalam belajar mesti kena ada try and error baru kita tahu yang mana kita faham, yang mana kita tak faham. Okay, apa adik? Apabila kerajaan ingin meningkatkan apa dah tu? Yang G0 ke G1, Barangan dan perkhidmatan kerajaan. ia memulakan hasil. Dan hasil yang didapati itu datang daripada cukai yang dikenakan ke atas swasta. Okay, ke atas rakyat. Okay. Jadi apabila cukai dikenakan, swasta makin berkurang. Okay. Kita panggil persendirian tu, kita panggil individu atau rakyat lah Apabila kerajaan naikkan hasil untuk sediakan barangan dan perkhidmatan kerajaan dan hasil itu datangnya daripada cukai. So cukai tu siapa yang bayar? Rakyat yang bayar, individu ataupun kumpulan individu. So barangan dan perkhidmatan persendirian akan berkurangan daripada apa adik? X0 ke X1. X1. Kenapa agak-agak dia berkurang di situ adik? Sebab apa? Sebab apa adik? Sebab maybe harga makin mahal. Kita jangan kaitkan dengan harga, kita kaitkan dengan pendapatan. Apa yang akan terjadi di sini adik? Pendapatan boleh guna makin berkurang. Okey, macam Kevin kata sebab dikenakan teks. Okey, betul adik. Pendapatan boleh guna akan berkurangan. So, bila duit yang kita ada, yang kita boleh guna semakin berkurangan, so mestilah kita akan mengurangkan barangan dan perkhidmatan. Pembelian terhadap barangan dan perkhidmatan. That's why lah X0 dia menurun kepada X1. Ini berdasarkan KKP lah. So itu yang antara yang kita belajar pada kelas hari Ahad lah. Saya bagi revision sikit macam tu sahaja. Okay, thank you dan saya assume daripada apa yang diterangkan ni kebanyakannya boleh follow kelas saya last hari Isnin baru-baru ni. So hari ni saya nak bagi satu aktiviti. Okay, aktiviti ni saya bukan nak membebankan you all buat apa yang you all faham. Sebabnya kalau untuk PTJ ada yang kita buat kelas, ada yang kita buat aktiviti. Dan tajuk yang saya pilih untuk aktiviti ni juga adalah tajuk yang simple sahaja. Yang tak memerlukan penerangan banyak sebab dia just bacaan sahaja. Dan kalau you pernah ambil ekonomi masa sekolah dulu pun ataupun masa diploma ke macam mana pun, saya rasa you all dah belajar yang ni. Very simple. So saya akan share di sini. Sekejap
Okey, boleh nampak ke kelas? Boleh. Okey, boleh. Kalau saya tak besarkan boleh ke senang saya nak enter-enter ni? Sebab saya boleh nampak siapa yang nak bertanya nanti. Kalau besarkan, saya tak boleh nampak yang nak bertanya nanti. Boleh Saya buka macam ni saja Boleh, Doktor. Okey. Okey, kita lihat di sini. Okey, ini salah satu aktiviti pertama lah untuk ekonomi awam. Sekejap, dia boleh pergi ke tak? Okey, yang ini. Bincangkan peranan kerajaan dalam sistem ekonomi berikut. Okey, dalam sistem ekonomi ni kita ada 3 yang besar lah. Sama ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Sosialis ni kadang-kadang ada setengah buku dia kata perancangan pusat. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Okey. So ketiga-tiga ni kalau you Google ke ataupun you buka buku teks mana-mana pun dia ada direct jawapan yang diberi. Jadi apa yang saya nak you buat adalah saya tak nak you buat macam words tu. Baca-baca kemudian tulis dalam Word. Saya tak nak. Sekarang yang saya nak you buat adalah dalam bentuk peta minda sahaja. So bila bentuk peta minda ni maksudnya kita cuma tulis isi penting ataupun penerangan utama sahaja. Tak perlu panjang-panjang, kena ada perenggan, semua tak perlu. Saya just nak you faham. Okey, apa peranan kerajaan? Maksudnya apa fungsi kerajaan, apa tugas kerajaan? Kalau dalam sistem kapitalis, apa tugas kerajaan? Kalau dalam sistem ekonomi sosialis, apa peranan kerajaan? Kalau dalam sistem ekonomi campuran pula, apa peranan kerajaan? So bila kita buat dalam peta minda ni maksudnya kita pick yang main point sahaja. Tak perlu you tulis penerangan yang panjang-panjang tu tak perlu. Yang main point sahaja you bentuk peta minda. Jadi saya letak di sini 3 hingga 6 slide sahaja. Mungkin ada yang kata doktor saya nak 2 slide untuk satu sistem. Terpulanglah. Ataupun satu slide, satu sistem pun boleh. Sebab tu saya letak di sini 3 hingga 6 slide sahaja. Tak perlu panjang-panjang. Saya just you nak dapat apa? Nak you dapat secara briefly sahaja. Apa yang dikatakan sistem ekonomi kapitalis, apa yang dikatakan sebagai sistem ekonomi sosialis dan apa yang dikatakan sebagai sistem ekonomi campuran. Okey, nanti saya akan masuk soalan ini dalam e-learning. Okey, saya tak masukkan lagi sebab saya nak terangkan dulu pada pelajar. You boleh hantar pada ujung bulan 3. Boleh hantar pada ujung bulan 3. Next class kita hari apa Next class kita hari Isnin tu. Berapa hari bulan? Sorry? Isnin. 25 kan? Betul ke? 25/3. 25. Okey, 25/3. So 26, 27, 28, 29. Akhir tu berapa hari bulan Bulan Mac ni berapa hari bulan? 31. Betul ke 31 Mac Ya. Betul. Okey. Ya, itu paling akhirlah saya bagi tarikh you boleh masuk dalam e-learning. Kalau siap awal, hantar awal. Boleh Boleh. Okey. Ada soalan yang nak bertanya tentang aktiviti ni? Okey, you cuma letak main point sahaja. You nak buat macam mana peta minda tu, saya terpulang lah. Kalau macam saya suka guna PowerPoint. Senang saja. Tapi ada setengah pelajar dia lagi kreatif, dia nak guna Canva ke. Dia nak guna apa-apa sahajalah. Prezi ke apa-apa saja pun terpulang pada pelajar.
yang memudahkan untuk you all. Sebab saya yang penting saya nak tengok dia tahu tak apa peranan kerajaan dalam sistem kapitalis, dalam sosialis dan ekonomi campuran. Tulis yang isi penting sahaja. Tak perlu penerangan detail. Okey. Ada yang nak bertanya lagi apa-apa sebelum kita stop kelas? Doktor ada yang tanya kalau K1 macam mana? K1 pun sama. Aktiviti kita buat sama. Sebab minggu ni saya cover, so aktiviti sama. Nanti bila saya masuk dalam e-learning, K1 boleh hantar, K2 boleh hantar. Cuma K1 dia akan sampai pada Dr. Hanim, K2 akan sampai kat saya. Tapi dua-dua nanti pun boleh tengok soalan yang saya berikan lah. Sebab untuk chapter 1 ni kira saya cover lah. Sebab Puan Hanim ada masalah kesihatan sikit, sudah tak boleh buat kelas. Next week, untuk yang chapter kedua, barulah kita akan follow kelas masing-masing lah. K1 di bawah Dr. Hanim, K2 di bawah saya lah nanti. Okay, ada soalan lagi? Nak buat BM boleh, nak buat BI pun boleh. BM BI lah yang saya boleh faham Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak stop kelas. Cumanya macam saya katalah, belajar ni memang stres tapi kita cuba healing-healing. Maksudnya dalam kelas tak faham bertanya, jangan simpan. Kalau kita simpan tu yang saya takut dia akan jadi masalah pada pelajar. Sebab tahun 2, tahun 3 ni kan subjek dah mula susah. So kena ada kenilah kot. Apa orang panggil kerjasama di kalangan pelajar sendiri dalam kumpulan tu, saling bantu-membantu. Kalau ada yang kurang faham, yang faham bantu yang kurang faham ataupun boleh bertanya saya. Cuma jangan simpan lah ya. Sebab ekonomi awam ni dia gabungan juga mikro makro. Okey, kalau tak ada saya stop di sini. Pastikan ya untuk K2 sila scan kehadiran yang saya berikan link kehadiran. Semalam 57. 57 maksudnya saya cek balik ada 57. So 3 orang tidak hadir. So ada yang dah inform kat saya kenapa tidak hadir. So terima kasihlah yang inform kenapa tidak hadir. So hari ni saya mengharapkan full lah 60 orang untuk kelas saya. 60 orang untuk kelas Dr. Hanim kalau tak salah saya lah. Okay, kalau tak ada kita stop di sini. Doktor, Ke ada yang nak bertanya? Faidah nak bertanya ke? nanti Kak ambil dalam PDF ataupun PowerPoint? Saya tak berapa jelas. Faidah apa dia Faidah? Nanti Kak ambil dekat dalam PDF ke ataupun PowerPoint? Saya tak pasti. Kalau submit dalam PowerPoint, e-learning terima tak? Yang tu saya tak pastilah pula kena tengok. Tapi setahu saya ada saja pelajar saya hantar dalam PowerPoint boleh rasanya. Okey Doktor, terima kasih. Cuba tengok nanti. Saya rasa macam boleh. PDF pun boleh. Yang mana boleh pelajar hantarlah. Sebab saya pernah buat untuk tahun 2 ke tahun berapa dia. Dia boleh hantar melalui PowerPoint Nanti cuba tengok Kalau yang nak buat PowerPoint lah. Okey. Kalau nak buat words kemudian you nak lukis sendiri ke macam mana ke saya terpulang. Saya tak ada apa orang panggil tak ada had. Okey, had kena buat macam ni tak. Yang penting hantar dalam e-learning. Jangan tak hantar sahaja. Okay, kalau tak ada kita stop di sini. So kita jumpa balik kelas next week hari Isnin pukul 8.10. Okay, so terima kasih semua. Terima kasih doktor. Doktor. Ya, Terima sama. kasih doktor. Doktor. Ya.